Tak, saya harus jawab tidak. Tak. Ada syurga dan neraka, saya tak tahu tentang semua itu. Saya percaya tentang kuasa negatif. Tapi tak semestinya satu insan dipanggil iblis. Saya percaya tentang karma. Saya percaya orang jahat akan mendapat balasan setimpal. Saya rasa setiap manusia mampu berbuat baik dan jahat. Ia bergantung pada apa yang dipupuk. Jika kuasa kebaikan wujud dan kalau saya mempercayainya, saya juga harus memberikan ruang untuk percaya kepada kewujudan kuasa kejahatan. Tak, tapi saya percaya akan raksasa. Kenapa saya fikir perkara buruk terjadi? Aduhai. Ia soal nasib. Kebetulan, dunia kita tak sempurna. Nasib malang. Ia prinsip alam. Jika adanya benda baik, pasti ada juga yang jahat. Kenalan saya Bruce datang ke Alpha. Dia pintar dan pewaham. Dia seorang ateis yang tak goyah sehinggalah ceramah bagaimana saya boleh menentang kejahatan. Akhirnya dia berkata, saya seorang peguam. Saya melihat banyak kejahatan. Saya percaya wujudnya kuasa kejahatan. Kini, saya sedar jika adanya kuasa kejahatan, pasti ada kuasa kebaikan. Sesetengah orang mudah mempercayai kejahatan dan iblis. William Peter Blatty, penulis lakon layar The Exorcist berkata, saya tak mempercayai Allah. Iblis pula berlainan. Ia sering memaparkan iklan. Ia sering menonjolkan dirinya. Rasul Paulus bercakap tentang kuasa roh jahat yang wujud di dunia ini. Dakwaan Perjanjian Baru adalah sebagaimana Allah ada di sebalik kebaikan, iblis ada di sebalik kejahatan. Itu mungkin tak masuk akal, tapi sesetengah orang lebih mudah mempercayai iblis daripada Allah. Dulu saya seorang ateis. Saya sukar mempercayai kewujudan Allah. Saya bertaubat dan mempercayai Allah. Kemudian ada orang beritahu saya, iblis wujud. Saya berfikir, aduhai, saya sukar mempercayai Allah wujud, apatah lagi iblis. Sebahagian masalahnya ialah saya salah anggap tentang Allah dan iblis. Saya menganggap Allah sebagai orang tua yang berjanggut di atas awan. Saya juga salah anggap tentang iblis. Saya fikir iblis mempunyai tanduk, ekor, kuku berbelah dan serampang peladang. Gambaran tentang Allah dan iblis ini tidak boleh dipercayai dan tidak alkitabiah. Perjanjian Baru mengatakan tentang perikatan bertiga, dunia, daging dan iblis. Dunia adalah musuh, iaitu semua kejahatan di sekeliling kita, dunia yang berpaling daripada Allah. Daging adalah musuh di dalam kita. Daging bukan merujuk kepada tubuh. Tubuh tidak jahat, ia keinginan jahat dari dalam kita. Iblis adalah musuh dari atas. Yesus mempercayai kewujudan kejahatan. Dia mengajar muridnya berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus sendiri digoda oleh iblis. Jadi, Alkitab mengatakan kewujudan iblis. Begitu juga tradisi. Orang Kristian dari dulu mempercayai kuasa rohani yang jahat. Anda mungkin pernah mengalaminya, terutamanya jika anda mengalami Roh Kudus yang kuat. Tiba-tiba, anda rasa diserang dan diuji. Godaan yang tak pernah anda sedari. Begitu juga akal budi. Bagaimana kita menjelaskan kejahatan di dunia? Kita hidup di dunia yang penuh dengan kejadian buruk. Lieutenant General Romeo Dallaire menganggotai pasukan menjaga keamanan PBB di Rwanda. Dia menyaksikan genosid pada tahun 1994 disebabkan dia kekurangan pegawai, dia tidak mampu menghentikannya. Selepas itu dia menulis buku berjudul Shake Hands with the Devil. Dia menulis, saya tahu Allah wujud kerana di Rwanda saya berjabat tangan dengan iblis. Saya telah melihatnya, menghidunya, menyentuhnya. Saya tahu ia wujud. Oleh itu, saya tahu Allah wujud. Terdapat dua jenis bahaya apabila kita bercakap tentang kejahatan. Yang pertama ialah ketakpercayaan. Kedua ialah minat yang melampau tentang kuasa serta amalan jahat, seperti papan Ouija, kad tarot, horoskop, tilikan nasib. Orang yang ingin tahu tentang alam rohani sering mencuba hal begini. Ia bukan dosa yang tak dapat diampuni. Jika anda melakukannya, bertaubatlah.
Buang buku atau benda yang tak berkaitan kerana kita tidak harus mempunyai minat yang tersihat ini. Ya, iblis mahu memusnahkan kehidupan kita. Yesus menggambarkan iblis sebagai pencuri. Saya dituduh membunuh pada usia 15 tahun. Saya dipenjarakan pada usia 16 tahun. Saya dihantar ke pusat pemulihan Madamsley dan ia amat teruk. Di sana, saya diberi arahan tapi saya ingkar. Saya anti pihak berkuasa. Saya kerap dipukul di sana. Saya juga kerap dimasukkan dalam kurungan. Ia tak membantu. Saya menganggap mereka pembuli. Setelah dibebaskan, saya lebih marah daripada sebelumnya. Saya memalukan ibu saya. Katanya, awak tahu tak, awak anak syaitan. Awak jahat. Awak lebih teruk daripada bapa awak. Itu amat teruk bagi saya kerana ayah saya amat ganas terhadap ibu saya dan sering merogolnya. Bagi saya, dia kata saya lebih teruk daripada ayah saya. Saya anak syaitan hanya membuat saya lebih marah. Seterusnya, saya menjadi samseng bola sepak. Saya mula dicederakan, muka saya dikelar. Jari kelengkeng saya dipotong. Saya ditikam 4 kali di lengan dan dada. Kedua-dua mata saya dicucuk botol. Gigi depan saya patah. Kedua-dua bahu saya pernah terkehel. Ia amat huru-hara. Suka berlawan. Saya tak boleh menceritakan kelakuan saya. Tapi saya melakukan kejahatan yang dahsyat. Saya amat jahat. Saya amat keji. Iblis mahu memusnahkan kita. Apakah taktik iblis? Taktik pertamanya adalah keraguan. Semua perkara penting dalam hidup memerlukan iman. Ia juga terbuka kepada keraguan. Iblis mahu kita meragui kepercayaan kita dan mempercayai keraguan kita. Allah mahu kita meragui keraguan dan mempercayai kepercayaan kita. Iblis berdusta dan membuat kita meragui diri kita dan juga Allah. Yesus menggambarkan iblis sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Dalam bab pembukaan Kejadian, muslihat iblis didedahkan. Ia digambarkan sebagai ular yang mengatakan kepada manusia, tentulah Allah berfirman. Ia menimbulkan keraguan tentang firman Allah. Kita melihatnya dengan jelas pada Yesus. Semasa pembaptisannya di Sungai Yordan, Bapa berfirman dari syurga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan." Yesus segera dibawa ke gurun dan iblis membuka tirai dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah." Ia cuba membuat Yesus meragui identiti dirinya. Iblis akan cuba membuat anda meragui kebaikan Allah, meyakinkan anda bahawa Allah suka merampas keseronokan. Ia berbohong tentang identiti Allah dan anda. Dia juga cuba membuat anda meragui identiti sebagai Kristian dan anak Allah. Ya, ramai antara kita berdepan dengan keraguan diri, dusta tentang diri kita yang orang lain katakan dan akhirnya kita percayai. Tapi identiti sebenar kita adalah anak Allah, amat dikasihi Bapa di syurga. Dicipta dalam gambarannya untuk tujuan yang unik. Taktik lain iblis ialah godaan. Kita semua mengalami godaan. Arak, seks dan hal yang serupa. Ada banyak hal yang menggoda saya. Membohong. Saya cepat naik angin. Saya tak akan tipu ramai perempuan. Kedai. Ya. Bersikap kurang ajar. Berlengah-lengah. Oh, godaan terbesar saya lah menipu. Jika difikirkan benda yang baik buruk bagi anda dan benda yang jahat baik untuk anda. Perempuan rasanya lah. Membeli makanan tengah hari daripada membuatnya sendiri. Saya cuba berubah. Saya cuba menumpukan kepada hal yang penting, tapi Penyelesaian cepat amat menggoda. Saya cuba dan Anda boleh menjauhinya, tak menghiraukannya atau mencuba dan lihat apa yang akan jadi. Tidak salahnya digoda. Semua orang digoda. Anda tidak mungkin hidup tanpa godaan.
Yesus juga pernah digoda seperti kita. Akan tetapi, dia tidak melakukan dosa. Adalah penting untuk membezakan antara godaan dan dosa. Perjanjian baru menjelaskan iblislah yang menggoda kita, bukan Allah. Dalam Matius 4:3, iblis digambarkan sebagai si penggoda. Ada kalanya kita terfikir sesuatu dan tersentak. Dari mana datangnya fikiran ini? Itu bukan dosa. Yang menjadi dosa jika anda bertindak menurutnya. Iblis membuat kita percaya bahawa kita telah membuat kesilapan. Anda buntu kerana telah gagal. Seterusnya ialah taktik perdayaan. Semua dosa adalah perdayaan. Dalam buku Kejadian, ular itu berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Iblis cuba membuat kita percaya Allah tidak mengasihi kita atau mahu kita menikmati hidup. Yesus mahu kita hidup berkelimpahan. Dia mengasihi anda. Dia tidak mahu anda mengalami kejahatan. Dia mahu anda mengalami kebaikan. Ya, iblis juga digelar pendakwa yang membuat kita meragui kebaikan dan kasih Allah, yang menggoda kita untuk melanggar perintah Allah yang diwujudkan untuk melindungi kita. Ia juga mendakwa dan mengutuk kita. Ada perbezaan besar antara kesedaran dan pengutukan. Kesedaran datang daripada Roh Kudus. Ia menunjukkan kesalahan kita. Kita bertaubat dan diampuni. Pengutukan pula berasal daripada iblis. Kita bersalah, tapi Perjanjian Baru berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di atas kayu salib, Yesus memikul pengutukan kita ke atas dirinya. Kedudukan kita telah berubah. Rasul Paulus menyatakannya demikian. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Dalam kata lain, anda di bawah kuasa kegelapan, di mana tempat iblis berkuasa. Tapi melalui salib dan kebangkitan Yesus, apabila anda menjemput Yesus ke dalam hidup anda, dia memindahkan anda dari kuasa kegelapan ke kerajaan Yesus. Tempat Yesus berkuasa dan wujudnya kebebasan muktamad. Menjelang tahun 1995, saya adalah kutu rayau. Pada waktu itu, saya tak sedar tubuh saya semakin tenat kerana saya minum arak, ambil dadah dan tak makan. Saya dijangkiti septisemia. Saya menghidap malnutrisi dan penyahidratan. Pada Mac 1996, sekumpulan orang menghampiri saya. Kata mereka, "Tahukah awak bahawa Yesus mengasihi awak?" Saya halau mereka. Nenek saya bernyanyi tentang Yesus semasa saya kecil. Semua itu tipu. Mereka kembali seminggu kemudian. Saya melihat kumpulan Kristen ini selama 6 bulan seterusnya. Pada satu pagi, saya bangun seperti biasa. Saya minum dan ambil dadah, kemudian pengsan. Saya dikejarkan ke hospital. Saya koma selama 6 hari. Ibu saya dihubungi dan dia pun datang ke hospital. Saya sudah mati. Rawatan terakhir dilakukan pada hari ke-6. Pakar itu memberitahu ibu saya mereka tak dapat lakukan apa-apa lagi. Ibu saya kata, "Boleh berikan saya masa untuk memikirkannya?" Dia keluar dari bilik dan ramai orang datang mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Kawan saya Tony berkata kepada ibu saya, "Ada orang Kristian di sini." Ibu saya berkata, "Apa gunanya? Bagaimana ia boleh membantu? Dia sudah mati." Mereka kata, "Marilah berdoa untuknya." Jadi mereka pun berdoa untuk saya. Mereka meletakkan tangan pada kepala saya dan berkata, "Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berikanlah lelaki ini kehidupan yang baru." Saya terjaga, duduk dan menanggalkan topeng. Saya hidup semula. Ia bukan saja keajaiban sedar dari koma. Saya amat berbeza. Saya tahu saya takkan minum, ambil dadah atau merokok lagi. Saya ingin membantu orang. Sebenarnya saya ingat saya sudah gila. Orang Kristen itu mengatakan, "Graham, awak tahu tak? Awak harus ikuti kursus Alpha." Saya tanya, apa benda itu? Kami menyertai retreatnya. Pada ceramah ketiga, saya bangkit. Saya berkata, "Yesus, itulah kata-kata saya tak akan lupa." Ia pada 9 November 1996, pukul 2.45 petang. Saya berkata, "Yesus, saya percaya Engkau mengasihi saya. Tapi itu tak memadai, saya perlukan pengesahan." Selepas itu saya berkata, "Maafkan saya, tolonglah datang ke dalam hidup saya." Saya rebah ke atas kerusi. Saya menangis. Saya tak boleh berhenti. Pada waktu itu, sewaktu sedang menangis, saya mengenali diri saya.
Saya tahu siapa saya dan tujuan saya. Pada pukul 10 malam, saya balik ke Jalan Middlesbrough dipenuhi Yesus. Saya memulakan pelayanan saya 19 tahun telah berlalu. Sejak dari itu, itulah yang saya lakukan. Saya mengkhabarkan Yesus dan menjalankan 141 kursus Alpha. Ada beberapa perkara yang saya beritahu orang di jalanan atau di penjara sewaktu kami berjumpa. Kerana mereka penuh keraguan seperti saya dulu. Mereka kata, "Graham, bagaimana awak pasti yang awak bukan sekadar bangun dari koma saja?" Mungkin saya bangun dari koma secara kebetulan. Tapi saya kerap berkata, mengapa saya hidup begini selama 19 tahun? Kemana keganasan, kemarahan, penolakan dan kejahilan tentang kasih? Kemana semua itu lenyap? Yesus adalah kasih agung. Itulah yang mengubah Graham Seed. Jika ia mengubah Graham Seed, ia boleh mengubah sesiapa saja. Jika kita mengalami perubahan ini, mengapa kita masih digoda? Mengapa kita masih berdepan dengan kejahatan? Detik penentu Perang Dunia Kedua adalah D-Day, 6 Jun 1944. Pada waktu subuh, ribuan askar mula menyerbu pantai ini di bawah serangan tembakan musuh yang hebat. Meskipun ramai yang terkorban, ia adalah kejayaan yang besar. Pada hari itulah peperangan ini dimenangi. Pada kematian dan kebangkitan Yesus, kejayaan muktamad telah dimenangi. Itulah detik penentu. Semasa anda menjemput Yesus ke dalam hidup anda, kuasa dosa diputuskan. Tapi peperangan tidak berakhir di sana. Operasi pembentarasan masih berlangsung. Barulah VE Day, kemenangan di Eropah, dicapai pada 8 Mei 1945. Hidup kita umpama di antara D-Day dan VE Day. Kemenangan telah diperolehi, tapi kita masih berada dalam tempoh pembantarasan yang akan selesai apabila Yesus kembali dan kita akan menemuinya. Jika pengalaman kita sama, apabila saya menemui Yesus, banyak perubahan telah berlaku. Ada kalanya saya terkial-kial. Sejujurnya, saya masih melaluinya hari ini. Beberapa bulan yang lepas, saya berbasikal di sepanjang jalan Oxford dan saya di luar laluan pejalan kaki. Saya suka berbasikal di luar laluan itu atas pelbagai sebab. Di belakang saya adalah sebuah teksi hitam. Anda tahu teksi hitam di London? Pemandunya hilang sabar dengan saya. Dia mula membunyikan horn. Selepas itu, dia memotong saya kerana dia berfikir saya menghalangnya. Dia melepasi saya dengan amat rapat dan berteriak, "Awak menghalang jalan ke tepi!" Sesuatu dalam roh saya, rasanya bukan Roh Kudus, mengatakan, "Kejar dia." Jadi, kebaikan berbasikal ialah kereta perlu berhenti di lampu isyarat. Dia berhenti di lampu isyarat dan saya sempat mengejarnya. Sewaktu saya berhenti di sebelahnya, dia berkata, "Awak menghalang jalan ke tepi." Saya tanya, "Apa nombor awak?" Saya tahu mereka tak suka dilaporkan. "Apa nombor awak?" "Nombor saya." Dia bergerak sebaik saja lampu berubah menjadi hijau. Saya pun berfikir, saya akan kenakan dia. Saya mula mengejar dia. Saya cuba melihat nombornya. 58815. Saya akan laporkan dia. 58815. Saya nampak dia melihat gelagat saya dari cermin pandang belakangnya. Cuba melihat apa yang saya lakukan. Saya berjaya mengejarnya dan kini berada di tepinya. Dia kata, "Nikki, awak harus mematuhi peraturan." Adakah saya dengar dengan betul? Katanya, "Nikki, awak harus mematuhi peraturan." Selepas itu, dia menunjukkan manual Alpha-nya dari tingkap kereta.
Saya bertanya kepadanya, awak pernah ikuti kursus Alpha? Dia kata, ya, saya menjadi Kristian di Alpha 2 bulan lepas. Jadi, dia masih belum matang. Saya kata, oh, siapa nama awak? Dia menjawab, Din. Saya kata, gembira berkenalan. Saya minta maaf. Ketika itu, dia marah dan kagum berjumpa orang yang dilihatnya dalam DVD sepanjang 10 minggu lalu. Penumpangnya di tempat duduk belakangnya bingung. Dia memberitahunya, dia menjalankan kursus Alpha. Ia amat mengilhamkan. Ia mengubah hidup saya. Sewaktu saya beredar, saya terfikir masih banyak lagi yang harus saya lakukan. Kita masih bertempur. Ia adalah satu proses. Ia tak akan lengkap sehinggalah Yesus kembali. Apakah pertahanan kita? Bagaimana kita bertempur? Dalam Efesus bab 6, Paulus berkata, kita harus kuat di dalam Tuhan dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Alkitab berkata, kita harus tinggalkan tabiat buruk dan menggantikannya dengan tabiat baik. Dampingilah Yesus, tumpukan kepada Yesus, berikat pinggangkan kebenaran. Yesus berkata, sayalah kebenaran. Ini bertentangan dengan kemunafikan. Ia adalah kesejatian, integriti, keterbukaan dalam hidup anda. Berbaju zirakan keadilan, kekalkan hubungan yang betul, jangan berdendam. Jika anda silap, mintalah pengampuan Allah dan bangkit semula segera. Begitu juga dengan orang lain. Jika hubungan anda renggang, selesaikan segera. Mintalah pengampunan. Melayanilah dengan kakimu, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan membuang masa. Libatkan diri dengan gereja dan komuniti. Percayalah kepada Allah dalam kesulitan. Paulus berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis akan menimbulkan keraguan, ketakutan, kerisauan, nafsu dan sebagainya. Percaya dan berpegang teguh pada iman anda. Terimalah ketopong keselamatan. Menangilah pertempuran minda. Keselamatan bermaksud kebebasan. Kebebasan yang dibawa oleh Yesus. Segala godaan bermula di minda. Fikiran menjadi tindakan, tindakan menjadi tabiat, tabiat menjadi takdir. Kenali Alkitab anda, hayati firman Allah. Terimalah pedang roh, iaitu firman Allah. Saya mendorong anda untuk membaca buku ini setiap hari. Gunakan salinan cetak. Muat turun aplikasi Bible in 1 Year. Apa sahaja yang membantu. Setiap kali Yesus digoda, dia menjawab dengan ayat Alkitab. Dia arif tentang kitab suci dan menggunakannya sebagai senjata terhadap serangan musuh. Terus berdoa. Sentiasa pohon segala doa dan rayuan dalam roh. Dekati Allah melalui doa. Akhir sekali, berdiri teguh bersama-sama. Tiada perisai untuk bahagian belakang. Kita amat lemah sewaktu melarikan diri, tapi lebih kuat jika kita berdiri bersama. Berita baiknya ialah anda mampu melakukannya. Yakobus berkata, lawanlah iblis, ia akan lari darimu. Dekatilah Allah dan ia akan mendekatimu. Kita dapat mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Itulah serangan kita. Salah satu caranya adalah melalui pengampunan. Yesus mengajar muridnya dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampunkan seseorang adalah hal yang paling sukar. Tapi pengampunan amat berkuasa. Nama saya Pariti Emmanuel dan saya terlibat dalam genosid 1994 terhadap orang Tutsi. Saya membunuh ramai orang Tutsi di bawah arahan kepimpinan yang jahat dan dipenjarakan selama 6 tahun dan 4 tahun dalam perkhidmatan komuniti. Semasa di penjara, saya dijemput untuk menyertai Alpha. Saya pergi, tapi sukar bergaul. Saya sedar saya perlu berterus terang tentang kesalahan saya.
dan menulis surat memohon kemaafan daripada keluarga orang yang saya bunuh. Kehidupan setelah dibebaskan adalah susah. Isteri saya melahirkan 2 orang anak luar nikah dan saya berdepan banyak situasi yang menyedihkan. Saya tak tahu bagaimana hidup dengan orang yang terselamat daripada genosid selepas tindakan saya. Hati saya dipenuhi penderitaan, kesepian dan ketakutan. Didorong oleh Alfa di penjara, saya menyertai Alfa sekali lagi. Saya belajar bahawa Yesus mengampunkan dan saya mengalami kasih yang belum pernah saya alami. Dengan bantuan pastor tempatan, saya mencari Vincent. Saya telah membunuh ibu dan neneknya untuk memohon maaf. Kini, saya tinggal di kampung yang dibina untuk orang yang terselamat daripada genosid. Vincent tinggal di kampung yang sama. Kami berkawan. Dan saya merasai kedamaian yang tak pernah saya alami. Kehidupan setiap hari tetap mencabar, tapi saya telah menemui pengampunan dan penyembuhan. Paulus menulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan setakat hidup dan berkata saya tak mengancam orang lain. Itu bukan maklumat yang besar. Lakukan kebaikan. Dunia ini dipenuhi ketakadilan. Dan banyak yang akan berlaku apabila kita melawan kejahatan dengan kebaikan. Melawan ketakadilan. Lihatlah tindakan orang lain yang diilhamkan oleh Yesus dahulu. Lihatlah bagaimana Shaftesbury mengubah seluruh keadaan sosial negaranya pada abad ke-19. Lihatlah Wilberforce, caranya memimpin kempen menghapuskan pengabdian. Lihatlah Martin Luther King Jr. dan caranya menghentikan pemisahan antara orang hitam dan orang putih di Amerika Utara. Lihatlah Mother Teresa yang mengubah banyak kehidupan dengan mengabdikan dirinya kepada pelayanan orang miskin. Ini bukanlah hanya untuk tokoh sejarah. Ini untuk anda. Hidup anda boleh membawa perbezaan. Hidup anda ada maklumat. Anda boleh mengubah hidup orang lain. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dalam nama Yesus.